Okey, hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sampai nak masuk kelas saya. Hai, selamat datang, selamat datang, selamat datang. Okey, so sampai nak hadir kat kelas saya ni, munculkan diri macam biasa dekat live chat korang. Saya nak tengok korang, tolong munculkan diri. Siapa yang dah ada, saya nak ucapkan ribuan, jutaan, puluhan, ratusan terima kasih sebab sudi lagi. Okey, bersama dengan saya, Syekh Strazi, dalam e-tuition online subjek sejarah. Okey, terima kasih sebab korang sudi masuk ya. So, siapa yang dah masuk kelas saya ni, macam biasalah, korang boleh orang kata berinteraksi dengan saya dekat live chat ni. Okey, dekat sebelah ni. Nampak tak kat sebelah ni? Berinteraksi dengan saya supaya, okey, apa-apa yang korang tak faham, korang boleh terus tanya saya dan bila saya baca, saya boleh terus jawab soalan korang. So, jangan lupa, okey, siapa yang dah masuk tu boleh perkenalkan diri tak, siapa yang dah ada kat kelas saya. Okey, so terima kasih. Jangan lupa, macam biasa, okey, tolong share website e-tuition www.etuition.my bagi kat kawan-kawan korang. Hai Sorozi, hai Yasmin, hai Azwa. Okey, dah ada dah. Orang kata pelajar tetap saya ya. Okey, so terima kasih. Jangan lupa Yasmin dan juga Azwa dan juga kawan-kawan yang lain, tolong share website ni bagi kat kawan-kawan korang. Okey, saya nak dia orang pun masuk, dia orang belajar. Buat macam ini adalah kita punya kelas kita. So korang tak boleh pergi sekolah, korang belajar dengan saya pada hari ini. Jangan lupa juga sampai dah masuk, tolong subscribe Tolong subscribe juga, tolong follow social media. Kita ada Instagram, YouTube, Facebook, Twitter. Dah follow tak semua? Kalau dah follow bagus. Dan kalau korang tak faham anything sebenarnya, kalau korang pergi website e-tuition Hai Lin Soteng, hai Shirley, hai Aini Umaira, hai semua. Best ni ada orang. Dah start ke? Dah start dah Auni, dah start dah. Memang dah start. Okay, so dah beritahu semua siapa yang masuk ni kan. Okay, korang boleh pergi kat website kan. Sebenarnya korang pergi website tu bukan untuk korang masuk kelas saya je pada hari ini. Sebenarnya korang juga boleh tanya soalan dekat saya. Kalau contoh korang ada homework kan, contoh cikgu bagi korang homework, okay, korang boleh pergi dekat satu features tu, dekat satu button tu, ada button ask to talk. So kalau contoh korang ada soalan, ada homework, korang boleh tanya dekat situ. Okay, korang tanya kat situ, korang snap gambar, tanya. Okay, dan ada page untuk subjek matematik, sejarah, semua ada. So kalau korang ada homework pasal matematik, korang tanya kat situ. Kalau korang ada homework pasal subjek sejarah, korang tanya kat situ. Okay, sebab saya everyday akan buka website dan akan tengok siapa yang akan tanya soalan. Okay, dekat saya. Okay, so jangan lupa kalau korang ada homework, korang boleh terus tanya dekat website kita orang. Okay, jangan lupa percuma je register dia. Okay, dapat ya kat situ? Okay. So, terima kasih sebab sudi datang. Okay, dan jangan lupa juga bahan ni sama macam minggu lepas. Siapa yang masuk kelas saya minggu lepas, okay, bahannya masih sama. Kita nak sambung apa yang kita belajar minggu lepas. Okay, minggu lepas kita nak belajar sedikit. Hari ni kita akan buat sambungan. So, siapa nak dapat bahan saya ni, boleh download dekat bawah ni. Nampak tak? Saya ambil daripada bawah, daripada description. Nampak tak? Kat bawah ada link. Tapi saya ambil link tu terus keluar kertas. So jangan lupa bahan dekat description bawah, korang boleh download daripada bawah ni. Okay semua? So terima kasih sebab masuk untuk semua yang dah masuk kelas saya. Okay. Penat bercakap. Tadi saya kelas tingkatan 2 ya. So tadi saya kelas tingkatan 2 belajar pasal kerajaan alam Melayu. Hari ni kita pergi ke kelas saya hari ni, kita akan belajar pasal apa? Kita akan sambung pembelajaran kita pada minggu lepas mengenai apa tajuk dia? Kedatangan kuasa barat. So saya dah terangkan minggu lepas mengenai keseluruhan apa yang kita belajar dalam tingkatan 3. Saya dah kata tingkatan 3 kita akan fokuskan kepada penjajahan. Okey, dan penjajah yang kita nak fokuskan adalah British. Okey, dan minggu lepas juga kita recap balik apa yang kita belajar minggu lepas. Minggu lepas juga kita dah belajar mengenai apa? Okey, apa yang kita belajar minggu lepas, masih ingat tak? Siapa yang masuk kelas saya minggu lepas? Saya nak tahu, masih ingat tak? Minggu lepas kita belajar pasal apa? Hai sir, hai Aini, hai. Kalau macam tu saya okey je. Apa yang okey je? Apa yang okey je tu? Hai sir, kalau macam tu saya okey je. Okey, ingat, korang masih ingat tak minggu lepas kita belajar apa? Siapa yang dah pernah masuk kelas saya minggu lepas? Masih ingat tak minggu lepas kita belajar pasal apa? Apa je yang kita belajar minggu lepas? Masih ingat tak? Bagi satu perkataan. Satu perkataan pun cukup lah. Apa je yang kita belajar minggu lepas? Satu je. Okey, korang tulis dekat live chat ya. Korang beritahu saya apa yang kita belajar minggu lepas. Saya nak tahu. Korang masih ingat tak apa yang kita belajar minggu lepas? Okey.
Jangan lupa juga guys, tolong tekan button live dekat tepi tu, dekat tepi ni. Ada satu button live atau button itu live atau ada butang kat situ. Tolong tekan, pastikan butang tu terus warna merah. Butang tu selalu warna merah ya. Kalau butang tu warna kelabu, maksudnya korang tak live. Korang kena tekan barulah korang kita akan live. Maksudnya kita akan dalam satu timeline yang sama. Kalau tidak korang akan delay. Okey, maksudnya saya dah cakap, nanti korang akan baru dapat apa yang saya cakap tu. Okey, dapat ya? Okey. Saya masih bertanya, siapa masih ingat minggu lepas siapa yang masuk kelas saya? Ada tak yang masuk kelas saya minggu lepas? Tak ada Tak ada. Hari ni memang pelajar baru ya. Saya expect semua pelajar baru yang hari ni masih ingat apa kita belajar minggu lepas? Masih tak ingat? Tak apa, it's okay. Tidak menjadi masalah. No hal kalau tak ingat. Tak apa. Saya terangkan balik apa yang kita belajar pada minggu lepas. Okay, so jangan lupa ya, saya suka berinteraksi dengan pelajar. Okay, saya baru masuk. Okay, tak apa, it's okay. Auni, tidak jadi masalah kalau baru masuk. Saya tak marah. Okay, tak apa, kita akan recap balik. InsyaAllah kalau korang tak faham, saya akan terangkan. Jangan lupa untuk Auni juga kawan-kawan korang tak masuk minggu lepas. Tidak apa Azwar, tidak jadi masalah. Okay, jangan lupa untuk tekan button live dekat tepi tu. Sebelum saya nak bagi tahu, tolong pergi dekat tepi. Okay, tolong pergi kat tepi bahagian bawah ni ada satu button tertulis LIVE. Pastikan button tu dia merah. Ada satu button kecil warna merah dekat tepi live tu, pastikan dia warna merah. Kalau dia warna kelabu, maksudnya apa yang saya cakap tu delay untuk dapat kat korang. Okey, cuma kita pastikan dia warna merah ya. Okey, so tak apa kalau tak masuk minggu lepas tidak jadi masalah. Okey, so tak apa, saya recap balik siapa yang tak masuk kelas saya minggu lepas. Okey, Yasmin Damia join MC. Yasmin dan Damia ingat minggu lepas saya terangkan mengenai apa? Saya terangkan mengenai kemakmuran dan juga kestabilan. Okey, kita tengok sedikit. Okey, kita recap balik apa yang kita belajar. Okey, dah tekan. Bagus Azwar, you are the best. Okey, kestabilan. Kalau korang tak tekan button live tu, korang akan delay. So maksudnya korang tanya tu saya akan nampak lambat. Okey, kita belajar tentang kestabilan dan juga kemakmuran. Okey, ini apa yang kita belajar minggu lepas untuk saya terangkan macam mana keadaan negara kita sebelum penjajah datang. Okey, adakah kita hidup aman? Adakah kita hidup aman damai? Adakah negara kita tak best? Ataupun adakah keadaan negara kita sebelum kita dijajah sama macam negara kita pada hari ini? Saya dah terangkan minggu lepas dari segi kestabilan, saya dah terangkan mengenai sistem pemerintahan. Mengenai bagaimana negara kita diperintah. Lepas tu yang kedua saya terangkan tentang perundangan ataupun undang-undang. Lepas tu saya terangkan tentang hubungan luar. Lepas tu dari segi kemakmuran juga, kalau ada soalan korang boleh tanya ya. Dari segi kemakmuran saya terangkan mengenai hasil-hasil alam yang kita ada. Ingat ya, bahan ni korang boleh dapat dekat bawah dekat description bawah. Lepas tu saya terangkan juga mengenai sistem ekonomi. Dan yang ketiga saya terangkan juga mengenai tak sempat minggu lepas saya ke intelektualan. Minggu lepas saya tak sempat terang ke intelektualan yang saya rasa. Okey, hari ni saya akan terangkan mengenai keintelektualan. Minggu lepas saya dah terangkan 6 benda ini, 3 daripada kestabilan dan 3 daripada kemakmuran. Saya dah terangkan bagaimana sistem pemerintahan negara kita dahulu. Ianya dibahagikan kepada 2 jenis, pemerintahan yang mengikut adat perpatih dan juga adat temenggung kalau korang masih ingat. Dan juga saya terangkan mengenai perundangan. Ada undang-undang bertulis dan juga undang-undang tidak bertulis. Dan hubungan luar saya dah terangkan bagaimana kita perlu menjalinkan hubungan dengan negara luar. Macam mana kita kenapa kita kena menjalinkan hubungan dengan negara luar adalah untuk keselamatan, untuk persahabatan, untuk hubungan baik, untuk hubungan diplomatik dan sebagainya. Saya dah terangkan minggu lepas. Dan kalau contoh korang tak faham anything apa yang saya ajar minggu lepas, korang boleh terus tanya hari ini pun tidak ada masalah. Saya akan terangkan sedikit untuk kefahaman korang. Sebab korang masuk kelas saya untuk korang faham. Bukan korang untuk masuk saya saja je. So kalau tak faham terus tanya dekat live chat. Sebab itu adanya live chat. Terus tanya dekat live chat. Kalau tidak korang tak faham apa yang saya ajar. Dan saya terangkan mengenai hasil alam. Kita ada berapa jenis hasil alam? Siapa yang masuk kelas saya minggu lepas dan siapa yang tak masuk? Saya dah korang dah tak tahulah korang dah belajar
Ini bab berapa ya cikgu? Oh, ini bab yang pertama. Saya lupa nak tulis bab. Maafkan saya ya. Okey, Azwa. Untuk Azwa, bahan ni korang boleh download dekat bawah Bahan ni boleh download dekat bawah. Saya dah letakkan description. Apa yang saya pegang ni semua ada dekat bawah description. Korang boleh tekan. Okey, ini adalah bab yang pertama tingkatan 3. Bab 1 tingkatan 3 kedatangan kuasa barat. Maaf ya Azwa. Okey, kalau siapa ada buku teks boleh tengok buku teks juga. Okey, ini bab yang pertama ya. Okey, untuk Azwa siapa yang tak tahu Okey, so minggu lepas saya dah terangkan mengenai hasil alam. Kita ada berapa hasil alam semua? Masih ingat tak? Berapa hasil alam yang berapa jenis hasil alam yang kita ada? So masih ingat? Ataupun siapa yang dah belajar kat sekolah? Korang mesti ada kelas online kan? So apakah orang kata jenis-jenis hasil alam yang kita ada? Saya nak tanya korang. Ada berapa hasil alam? Oh, saya dah tulis ada berapa. Okey, apa contoh-contoh hasil alam yang kita ada? Korang boleh tengok dekat nota saya. Kita ada berapa jenis hasil alam? Okey. Tadi yang ingat kalau ada yang tahu boleh terus jawab dekat live chat ya. Okey. 3 betul. Betul. Yes, bagus. Oh my god. Oh ya Allah, lajunya. Okey, bagus ya untuk Auni, Shirley, Yasmin. Okey, korang memang terbaik. Betul. Kita ada 2 jenis hasil alam. Okey, iaitu kita ada alamak. Okey, kita ada hasil hutan. Okey, kita ada hasil hutan. Okey, kita ada hasil bumi dan juga kita ada hasil laut. Hasil hutan ini adalah hasil-hasil yang kita dapat dekat dalam hutan. Okey, contohnya kayu balak, rempah ratus, okey, sayur-sayur, akar kayu, itu semua hasil hutan. Hasil bumi ada hasil-hasil galian yang kita dapat daripada gali. Kita gali tanah, gali-gali dapat emas, gali-gali dapat biji timah, gali-gali dapat contohnya petroleum dan sebagainya. Benda yang kita dapat bila kita gali tanah. Itu adalah hasil bumi. Hasil laut seperti kamu tahu lah. Kalau dah cakap hasil laut, mesti datang daripada laut. Seafood, makanan laut, contoh apa lagi timun laut. Yes, betul, timun laut. Apa lagi kita ada? Gamat. Kita ada apa lagi hasil laut kita ada? Kita ada batu karang, kita ada rumpai laut. Siapa suka makan rumpai laut? Seaweed. Siapa suka makan sushi? Kalau korang makan sushi kan ada rumpai laut dekat situ. Itu hasil laut. Okey, itu rumpai laut, udang, ikan, sotong. Itu semua adalah hasil laut. Ini adalah hasil laut yang kita ada. Okey, dan ini adalah hasil laut dan ini adalah orang kata yang kita gunakan untuk aktiviti perdagangan yang kita jualkan. Okey, dapat tak dekat situ? Okey. So, sistem ekonomi juga saya dah terangkan minggu lepas mengenai bagaimana kita menjalankan perniagaan. Bagaimana kita menjalankan perdagangan. Okey, kita berniaga macam mana? Kita jual apa? Dekat mana kita jual? Okey, so soalan saya, siapa tahu kita jalankan aktiviti perdagangan dekat mana? Dekat mana kawasan yang kita menjalankan aktiviti perdagangan? Siapa tahu? Boleh jawab dekat live chat, saya nak tahu. Kalau zaman dahulu, kita berdagang dekat kawasan apa? Kawasan mana je yang kita berdagang? Dan setiap kerajaan, okey, pada zaman dahulu mesti ada tempat ni. Kita berdagang dekat mana? Kawasan apa? Okey, siapa tahu? Sushi, takutnya. Betul, Yasmin. Oh, Lin suka sushi Okey, Lin, tak apa. Nanti dah habis PKP nanti kita pergi makan sushi sama-sama tak gurau je, okey? Betul, Yasmin. Okey, kita ada kawasan pelabuhan. Okey, kita berniaga dekat kawasan pelabuhan ataupun kita pergi tempat parking kapal. Okey, kat sinilah kita ada pelabuhan. Pedagang-pedagang daripada luar negara mereka akan datang dan berniaga dekat negara kita. Dia akan berniaga dekat negara kita. Mereka akan bawa negara kita, bawa barang-barang mereka. Contoh daripada Arab, orang-orang Arab terkenal dengan barangan minyak. Okey, mereka kaya dengan minyak sebab mereka kawasan padang pasir. So mereka banyak tangki abang kata, loji orang kata galian-galian daripada minyak, hasil bumi minyak. Jadi mereka datang, mereka bawa minyak-minyak diorang, minyak wangi, minyak urut, minyak sapu, macam-macam minyak. Okey, daripada India pula, mereka terkenal dengan rempah ratus, serbuk kari, serbuk jintan, serbuk ini, serbuk itu. Okey, bunga lawang, bunga kasturia, semua benda itu adalah rempah ratus
daripada India. Mereka pun bawa ke negara kita dan dijual kat negara kita. Contoh dekat China, kawasan pinggir laut. Betul, kawasan pelabuhan adalah kawasan pinggir laut. Thank you. Thank you kepada siapa? Lin Sok Teng, kawasan pinggir laut. Okay, so macam saya cakap tadi, okay, pedagang-pedagang pada luar negara, mereka ada hasil alam mereka juga. Okay, dan hasil alam mereka berbeza dengan kita. Jadi bila mereka datang bawa hasil alam mereka, kenapa mereka bawa hasil alam mereka ke negara kita, dekat pelabuhan kita? Sebab mereka nak jual hasil alam mereka. Kenapa mereka nak jual hasil alam mereka? Sebab mereka inginkan hasil alam kita. Sebab hasil alam kita tak ada dekat negara mereka. Kalau kita ada, contohnya negara kita ada, orang kata contoh macam biji timah. Mereka tak ada biji timah. Jadi mereka nak beli biji timah dengan apa? Dengan bawa barang-barang mereka datang ke negara kita dan jual dengan kita, dan mereka beli barang kita bawa ke negara mereka. Itu aktiviti perdagangan. Okay, so negara-negara daripada luar negara, mereka akan bawa hasil-hasil alam mereka, naik kapal. Bila naik kapal, berhenti dekat kawasan pelabuhan negara kita. Okay, dan mereka akan berhenti dan mereka akan turunkan barang mereka akan jual. So bila mereka nak jual, mereka akan beli barangan kita, bawa naik kapal dan bawa kembali ke negara mereka. Sebab apa? Sebab negara mereka tak ada barang-barang yang ada dekat negara kita. Sama juga macam kita, negara-negara dekat barang mereka tak ada dekat negara mereka, dekat negara kita. Sebab itulah kenapa kita buat aktiviti perdagangan di kawasan pelabuhan. Kenapa kawasan pelabuhan? Sebab kawasan pelabuhan lah kawasan yang paling pesat, paling ramai orang, sebab kawasan itu kawasan yang senang letak kapal. Sebab kawasan pinggir laut. Okey, takkan kamu nak letak kapal dekat tengah gunung? Nak tarik kapal naik tengah gunung, tak boleh. So kena buat dekat kawasan pinggir laut. Sebab itulah kenapa pelabuhan ada kat kawasan pinggir laut. Okey, dapat tak kat situ semua? Kalau faham bagus, tak faham tolong tanya. Okey, so itu mengenai sistem ekonomi. Dan hari ini saya akan terangkan mengenai apa? Mengenai keintelektualan, ataupun dari segi bahasa mudahnya saya nak terangkan mengenai pendidikan. Okey. Sebab minggu lepas saya tak sempat nak terangkan tentang intelektual. Okey, hari ini kita akan terangkan tentang intelektual. Mana pen saya? Maka pen ini. Okey. So, mengenai keintelektualan, ataupun dalam bahasa mudahnya pendidikan. Okey, dalam masyarakat dahulu, ada dua jenis sistem pendidikan. Bagus, good one. Kita ada dua jenis pendidikan, iaitu kita ada pendidikan apa? Kita ada, mana nota saya? Ya Allah, ya Tuhanku. Okey, kita ada pendidikan formal dan juga tidak formal. Okey, pendidikan tidak formal dulu saya terangkan tidak formal dulu. Dan juga pendidikan formal. Okey, apa maksud tidak formal dan tidak formal? Dia macam orang kata surat rasmi dan surat tidak rasmi. Macam itulah. Pendidikan tidak formal ini adalah pendidikan yang kamu dapat dekat rumah. Apa ini contoh pendidikan yang dapat dekat rumah? Sebab apa? Sebab kenapa kita nak belajar? Sebab pada zaman dahulu tak sama macam kita pada hari ini. Kita hari ini kita ada pendidikan kat semua tempat. Semua orang akan dapat pendidikan yang sama. Kenapa saya cakap pendidikan yang sama? Setiap orang akan masuk sekolah rendah, semua orang akan masuk sekolah jenis kebangsaan, sekolah menengah kebangsaan, sekolah menengah jenis kebangsaan. Okey, semua akan ada sistem. Kita akan ambil SPM, kita akan ambil PT3, kita akan ambil UPSR. So semua orang pada zaman hari ini sama sistem pendidikannya. Tapi pada zaman dahulu tidak sama. Sebab apa? Sebab pada zaman dahulu mereka tak ada darjah 1, darjah 2, darjah 3, tak ada. Okey, jadi macam mana budak-budak ataupun anak-anak zaman dulu nak belajar? Mereka ada dua jenis, tidak formal dan formal. Apa ini pendidikan tidak formal? Adalah pendidikan tidak formal kita panggil sebagai pendidikan asuhan ibu bapa. Ataupun dalam bahasa mudahnya kita panggil pendidikan asuhan ibu bapa. Maksudnya kat sini, mereka belajar daripada ibu bapa. Contohnya, keintelektualan atau keintelektualan. Saya tulis apa? Keintelektual. Alamak, maafkan saya ya. Keintelektualan. Maafkan saya kat situ.
Saya betulkan keintelektualan, sebab dia panggil keintelektualan. Panjang lagi. Keintelektualan pendidikan. Okay, so dapat dekat situ keintelektualan. Thank you untuk Aina Humaira. Okay, keintelektualan. Okay, so pendidikan asuhan ibu bapa. Maksudnya perkara-perkara yang kita belajar daripada mak ayah kita. Contohnya perkara apa? Perkara apa yang kita belajar daripada mak ayah? Boleh tak saya tahu? Siapa tahu? Apa yang kita belajar daripada mak ayah masa kita baru dilahirkan? Okey, apa yang kamu belajar? Yang kamu belajar dekat rumah, kamu tak belajar dekat sekolah. Apa benda yang korang belajar dekat rumah tapi kamu tak belajar dekat sekolah? Boleh bagi tak? Apa je yang mak ayah kamu ajar dekat rumah tapi tak ajar dekat sekolah? Siapa tahu? Ini menarik ni nak tanya ni. Boleh masuk soalan kebat dia tanya. Okey, pada pendapat anda, apakah bentuk pendidikan tidak formal yang ada pada hari ini? Korang tahu tak? Okey, kalau korang duduk kat rumah, okey, korang tahu apa yang ibu bapa korang ajar kamu dekat rumah. Siapa tahu? Pendidikan tidak formal dekat rumah. Setiap orang akan belajar. Okey, saya dulu masa kecil-kecil pun akan ada pendidikan tidak formal. Yang mana kita belajar daripada ibu bapa, tapi kita tidak belajar di sekolah. Okey, apakah contoh bentuk pendidikan tidak formal kita? Okey, siapa tahu? Boleh cek, boleh tulis dekat live chat. Saya nak tanya. Siapa tahu? Saya ulang balik Siapa tahu apakah bentuk pendidikan tidak formal yang kita belajar dekat rumah? Okey, yang kita belajar daripada ibu bapa kita semasa kita kecil dahulu. Ataupun hari ini mungkin ada lagi. Okey? Siapa tahu? Boleh terus jawab dekat live chat ya. Untuk siapa yang dah masuk kelas saya, ini merupakan kelas live. So kalau korang ada apa-apa soalan, korang boleh terus tanya saya dekat live chat dekat tepi tu ya. Boleh terus tanya saya, okey? So, saya ulang balik. Siapa tahu apakah bentuk pendidikan tidak formal yang kita belajar dekat rumah? Ya, ini menarik ni, saya tak tahu. Okey? Okey. Apa yang okey kat situ? Oh, ada. Yes, ada. Basuh pinggan, masak, cerita dongeng yang ada nilai murni, sikap, banyak minum air. Apa itu banyak minum air Lin? Okey. Betul. Basuh pinggan, masak, itu adalah pendidikan tidak formal. Korang tahu betul? Aini Umaira, Yasmin dan Lin Sokten, thank you. Betul. Okey. Sebenarnya, pendidikan tidak formal ini adalah apa yang kita belajar kat rumah tapi yang kita tak belajar dekat sekolah. Contohnya, kita dilahirkan, mak ayah kita ajar kita macam mana cara nak makan. Nak makan kalau pakai tangan macam ni, kalau nak pegang sudu macam mana, nak pegang pensil macam mana. Okey, orang kata kalau lepas pergi toilet, apa adab-adab pergi toilet. Lepas pergi toilet, tolong tutup lampu, tolong tutup air. Itu semua adalah pendidikan tidak formal yang kita belajar. Contoh, Lisota cakap banyak minum air. Betul? Mak ayah kamu ajar kat rumah banyak minum air. Itu pendidikan tidak formal. Okey, kenapa kita kena banyak minum air? Okey, kalau kita banyak minum air, baik untuk kesihatan. Nampak tak? Itu pendidikan tidak formal. Betul untuk Lim Sok Teh. Okey, dan Shirley pun cakap sikap dan juga adab. Betul? Mak ayah pun cakap kalau kat rumah, kalau kat luar, tolong jaga adab, tolong be nice with other person. Jangan buat jahat, jangan nakal-nakal, don't be naughty dekat sekolah. Contoh dia ajar kamu. Semua benda itu kita panggil sebagai pendidikan tidak formal. Okey? Dapat dekat situ ya. Cerita dongeng, betul. Yasmin, cerita dongeng, nilai, itu semua adalah orang kata pendidikan yang kamu tak dapat dekat sekolah. Okey, sebab apa? Sebab dekat sekolah kamu belajar matematik, kamu belajar bahasa Melayu, tak ada tentang pendidikan membasuh pinggan. Tidak ada. Ataupun subjek, mata pelajaran, pembelajaran memasak contohnya. Kat sekolah tak ada. Ataupun subjek subjek untuk menyapu sampah. Tidak ada dekat sekolah. Okey, sebab apa tak ada? Sebab benda tu semua kita dah belajar dekat rumah. Pendidikan asuhan ibu bapa. Okey, dapat je setakat ni. Kalau tak faham boleh terus tanya saya ya. Okey, so itu adalah pendidikan formal pendidikan yang tidak formal. Tapi pada zaman dahulu, pendidikan tidak formal dia berbeza sedikit dengan kita pada hari ini. Sebab pada zaman dahulu, ibu bapa mempunyai pekerjaan mereka masing-masing. Okey, contohnya pekerjaan zaman dulu yang ada, kita ada petani, kita ada nelayan,
kita ada tukang kayu, kita ada kita ada macam ni dia tadi lah, petani, nelayan, okey, orang kata tukang kayu, tukang kasut dan sebagainya. Okey, dan ibu bapa yang ada pekerjaan ini, mereka akan balik dan mengajar anak-anak mereka untuk buat pekerjaan yang sama macam mereka. Contoh kalau mak ayah kamu petani, okey, so kalau contoh kamu hidup pada zaman dahulu, kalau balik rumah mak ayah kamu akan bagi tahu kamu, okey, akan ajar kamu mengenai bagaimana untuk kita menanam tanaman. Okey, dia akan ajar, okey, kalau nak tanam tanaman ni, okey, kena tanam dengan tanah macam ni, kena tanam waktu macam ni, air banyak mana, okey, nak letak dekat mana, kalau dah berbuah nak simpan dekat mana. Itu semua adalah orang kata pendidikan, adalah orang kata kemahiran yang diajar. Okey, contoh tengok dalam nota saya ada sebut dekat situ. Contoh pendidikan awal pendidikan tidak formal adalah seperti kemahiran. Okey, kemahiran apa? Kita ada kemahiran bercucuk tanam. Okey, bercucuk tanam. Apa lagi kemahiran kita ada? Kemahiran menangkap ikan. Okey, kemahiran menangkap ikan. Lepas tu kita ada bertukang. Contohnya. Ini contoh kemahiran ataupun pendidikan tidak formal yang kita dapat daripada orang kata zaman dahulu dekat rumah. Okey, so maksudnya kalau ayah kamu nelayan, so nanti kamu bila nak berkat dosa, mak ayah kamu akan tunjuk kamu macam mana cara untuk menangkap ikan. Nak tangkap ikan kena tangkap waktu ini, kena guna alatan ini, kena pergi dekat sini, kena bawa bot macam ni, kalau hujan nak buat macam mana. Itu semua ada pendidikan tidak formal. So bila kamu dekat dewasa, kamu dah ada ilmu. Okey, kamu dah ada ilmu, kamu tahu nak menangkap ikan macam mana. Itu pendidikan tidak formal. Okey, dapat dari kat situ? Okey, bagus ya. Jangan lupa saya ulang balik. Kalau tolong dekat video tu, dekat bahagian tepi ni, ada satu button live, LIVE. Dan dekat tepi button tu dia ada orang kata ada satu bulat kecil dekat situ. Okey, pastikan bulat kecil tu berwarna merah. Kalau bulat kecil kamu berwarna kelabu, maksudnya kamu tak live. Okey, maksudnya saya dengan kamu sekarang dia terlambat, kamu delete. Okey, so maksudnya kamu tekan button LIVE, bila butang ataupun bulat kecil tu dah jadi merah, baru kamu akan dapat, baru kita akan live. Okey, dapat tak dekat situ? Okey, bagus. Good. Okey, so seterusnya korang akan tengok kat sini. Okey, apa lagi mengenai pendidikan tidak formal? Selain itu, kita ada juga seperti kemahiran ataupun pembelajaran pantun, syair, dongeng contohnya. Ini juga pendidikan tidak formal. Contohnya, mak ayah kamu kalau contoh malam-malam kan selalu orang kata cerita bedtime story. Sebelum tidur, okey. Once upon a time, there are a girl in a forest. Contohnya kan. Itu kita bagi dongeng. So pada zaman dahulu, pada satu hari ada sang kancil sedang berjalan-jalan di hutan. Lepas itu sang kancil bertemu dengan seekor buaya. Contoh. Itu adalah dongeng. Selalunya diceritakan oleh ibu bapa kepada anak-anaknya. Kenapa? Macam tadi Yasmin dan Mia cakap, digunakan untuk memberi pengajaran dan juga nilai murni. Sebab dalam cerita-cerita dongeng seperti cerita orang kata si kancil, cerita apa lagi si kancil, lepas tu kita ada cerita Pak Pandey, Pak Kadok dan sebagainya. Kalau kau tengok cerita-cerita lama, semuanya banyak memberi pengajaran kepada kita. Okey, dapat tak dekat situ? Okey, so ini adalah contoh pendidikan tidak formal. Okey, so kita pergi kepada yang kedua. Apa pula bentuk pendidikan formal? Pendidikan formal ini adalah pendidikan yang kita dapatkan dekat, contohnya dekat istana. Okey, faham tak setakat tu? Ada apa soalan boleh tanya Pendidikan yang kita dapatkan dekat istana, yang orang-orang dahulu dapatkan dekat istana. Contoh, dekat istana, boleh dapatkan dekat masjid. Okey, sebab pada zaman dahulu, majoriti masyarakat adalah beragama Islam. Okey, masjid dan juga surau. Okey, masjid, surau. Okey, dan juga kita ada pendidikan pondok.
Pendidikan pondok ini adalah sekolah pondok Sekolah pondok itu adalah sekolah agama Islam. Okey, so anak-anak yang beragama Islam mereka akan dihantar ke sekolah pondok. Sekolah pondok ini adalah sekolah macam sekolah asrama tapi dia mengajar saja agama Islam dekat situ. Okey, dapat tak kat situ? So itu adalah pendidik pondok pula, pendidikan pondok. Maksudnya sekolah pondok. Lepas tu kita ada madrasah. Contoh madrasah dengan pondok tu lebih kurang sama Kita ada madrasah. Okey. Kalau mau kat situ, kalau kat situ tanya apa perkara-perkara yang kita akan belajar seperti hal-hal pentadbiran, seperti sistem politik, mengenai masjid, surau, okey, cara bacaan solat, tajwid, mengenai hadis, okey, dan Al-Quran, bahasa Arab dan sebagainya. Okey, sebab pada zaman dahulu, okey, negara kita dipengaruhi dengan agama Islam. Jadi pendidikan formal lebih menjurus kepada pendidikan yang menjurus kepada pendidikan agama Islam. Okey, dapat tak dekat situ? Okey, ada apa-apa soalan setakat ni? Lepas tu ada juga perkembangan bahasa Melayu dekat situ. Okey, contoh bahasa Melayu pernah menjadi bahasa ilmu dan lingua franca. Apa itu lingua franca? Okey, bahasa Melayu pernah dianggap sebagai lingua franca. Okey, lingua franca itu adalah orang kata bahasa komunikasi. Bahasa komunikasi. Bahasa Melayu dahulu dianggap sebagai lingua franca. Sebab apa? Sebab pada zaman dahulu, okey, pedagang-pedagang yang datang tak ada okey, bagus. Kalau pedagang-pedagang daripada luar negara, daripada Arab, daripada Barat, daripada India, daripada China, bila mereka datang ke negara kita, okey, mereka perlu belajar bahasa Melayu dahulu, baru mereka boleh berdagang. Sebab apa? Sebab bahasa Melayu dianggap sebagai bahasa lingua franca. Sebab itulah zaman dahulu, kalau kamu hidup pada zaman dahulu, kamu duduk dekat kawasan pelabuhan, kamu akan tengok orang Arab pandai cakap Melayu, orang China pandai cakap Melayu, orang India pandai cakap Melayu, orang Barat, orang daripada England, daripada Jerman, daripada Portugal, mereka datang ke negara kita, mereka akan belajar bahasa Melayu dahulu, baru mereka akan menjalankan aktiviti perdagangan mereka dekat negara kita. Okey, dapat tak? Sebab itu kenapa dianggap bahasa Melayu ni sebagai bahasa komunikasi. Okey, sebab apa dianggap sebagai lingua franca? Okey, sebab apa? Sebab ia ni digunakan secara pesat, digunakan secara meluas, okey, dekat Kepulauan Melayu dahulu. Okey, dapat tak dekat situ? Okey, so itu mengenai keintelektualan, tidak formal dan formal. Okey, ingat bila cakap pasal pendidikan, kita ada pendidikan tidak formal dan pendidikan formal. Okey, pendidikan tidak formal adalah pendidikan yang kita belajar kat rumah ataupun pendidikan asuhan ibu bapa. Okey, dan apa contoh-contoh pendidikan tidak formal? Kemahiran-kemahiran bercocok tanam. Kalau contoh ayah kita petani, ayah kita akan ajar kita macam mana pegang cangkul, macam mana pegang tukul, macam mana nak orang kata macam mana untuk kita tanam pokok, macam mana untuk kita tanam jagung, untuk kita tanam padi. Contoh kalau ayah kamu nelayan, dia akan ajar kamu macam mana nak baling jala, macam mana nak buat pancing, macam mana nak pakai umpan, nak pakai ulat ke, nak pakai lipas ke, nak pakai cacing ke. Okey. So semua adalah pendidikan tidak formal. Okey. Lepas tu kita ada pendidikan formal yang boleh dapatkan dekat istana, masjid, surau ataupun dekat pondok ataupun madrasah. Okey, dan pendidikan formal juga menerangkan tentang bagaimana bahasa Melayu, okey, BM dianggap sebagai lingua franca dahulu sebab dia menjadi bahasa komunikasi dalam kalangan masyarakat pedagang dan juga masyarakat tempatan di negara kita. Okey, dapat tak dekat situ semua? Okey, tak ada soalan Okey, kalau tak ada soalan kita teruskan. Okey, ada soalan terus tanya kalau tak faham, walaupun kamu tak faham sikit pun, tanya je. Saya akan bagi tahu. Sikit pun saya akan bagi tahu, okey? Walaupun kamu tahu sikit tak apalah, tak payah tanya, jangan. Kalau kamu tak faham sikit pun kamu terus tanya saya, okey? Jangan lupa pastikan button live to live Kalau tidak nanti kamu apa yang saya cakap kamu tak dapat nanti. Okey, so ini saya dah belajar minggu lepas.
Tengok dahulu apa yang kita akan belajar pada hari ini. Okay, so ini korang boleh screenshot ataupun sebenarnya lepas ni korang boleh replay balik video ni, boleh tengok balik video ni. Macam mana cara untuk tengok balik video ni? Korang boleh pergi tanya dekat Admin eTution. Sebab apa? Sebab kalau contoh sekarang, kalau korang tengok dekat channel eTution, takkan ada video yang live ni. Sebab ini special untuk apa? Special untuk kamu semua. Sebab apa? Sebab kamu semua dah daftar dekat eTution.my. Orang-orang yang tak daftar dekat eTution.my, yang tak free register, sebab register dia free je. Kalau tak register, kamu takkan dapat kelas ni. Kamu tengok kat YouTube takkan ada. Hanya special untuk orang yang register saja. Sebab itu saya cakap kamu, kawan-kawan kamu kena pergi kat website dahulu baru boleh tengok kelas ni. So dia register dulu. Percuma, tak payah bayar. Dapat? So saya padam dulu sebab kita nak belajar seterusnya. Kalau tak faham terus tanya ya. Sebab kat saya dekat sini ditugaskan untuk membantu korang semua. So dapat kat situ. Seterusnya. Cuba kita tengok. Boleh tengok kat nota. Siapa yang tak ada nota, boleh download dekat bawah dekat description bawah. Kita dah belajar mengenai kemakmuran dan juga kestabilan. Sekarang kita nak masuk bahagian yang agak penting, iaitu faktor kedatangan kuasa barat. Kenapa orang-orang barat datang? Kenapa negara kita dijajah? Bagus. Apa ya tu kat situ thank you semua pelajar-pelajar saya. So kita akan tengok apa yang kita akan belajar adalah mengenai faktor kedatangan barat. Faktor kedatangan barat. Apa maksud faktor? Faktor adalah sebab. Sebab kenapa orang-orang barat datang ke negara kita. Kenapa mereka datang? Padahal mereka dah ada negara mereka. Siapa tahu contoh-contoh negara barat? Kita ada negara apa? Negara barat. Siapa tahu boleh cakap dekat live chat? Boleh saya tahu, siapa tahu contoh-contoh negara barat apa yang ada dekat negara kita? Negara-negara barat. Negara-negara barat yang ada dekat dunia. Contoh-contoh negara barat. Negara-negara Eropah. Senang cakap negara-negara Eropah. Europe. Apa contoh-contoh negara-negara barat yang ada dekat negara kita? Siapa tahu? Negara-negara barat. Siapa tahu? Bagi satu negara barat yang korang tahu yang ada pada hari ini. Cepat. Boleh komen dekat live chat sebelah ni. Kat sebelah ni boleh komen apakah contoh negara-negara barat yang ada dekat negara kita. Siapa tahu? Contoh negara-negara barat. Siapa tahu contoh negara-negara barat? Boleh tulis kat tu dekat live chat ya. Siapa tahu contoh-contoh negara barat? Siapa tahu boleh komen kat live chat ya. Contoh-contoh negara barat yang ada di negara kita. Saya bagi satu. Contoh-contoh negara barat, kita ada Spanyol. Ataupun dalam bahasa Inggerisnya Spain. Negara Spanyol, kita ada Portugal, betul. Kita ada Portugal. Kita ada komen belah kanan. Komen belah kanan sorry. Komen belah kanan. Belah kanan sorry. Belah kanan maafkan saya. Komen belah kanan, maaf. Kita ada London. London Kita ada Portugal. Kita ada Perancis. Portugal ke? Portugal, Portugis sama. Portugal. Lepas tu kita ada Perancis. Lepas tu kita ada Aini Jepun bukan barat ya Auni. Jepun bukan negara barat. Jepun adalah negara Asia. London bukan London Shirley. London itu adalah ibu kota. Ibu kota ataupun macam kita Malaysia. Dan ibu kota kita adalah Kuala Lumpur. Jadi London itu bukan negara. Tetapi London itu adalah ibu kota kepada negara besar yang kita panggil sebagai British ataupun England.
Okey, British ataupun England. Okey, Jepun. Okey, dapat. Belanda. Sorry, saya lupa letak satu. Belanda. So, ini adalah negara-negara barat. Jepun bukan okey, Jepun bukan orang kata bukan alamak, bukan apa bukan negara barat. Okey, dapat tak dekat situ? Komen belah kanan sini. Oh, komen belah kanan, maafkan saya. Sini komen dia. Okey, komen belah kanan Okey, so dapat tak? So ini adalah negara-negara barat. Okey, pada hari ini. Dan apa yang kita nak belajar lepas ni adalah kenapa mereka-mereka ni datang ke negara kita. Ada sebab kenapa mereka datang. Dan mereka datang bukan saja-saja. Masa saya sebut pada minggu lepas dan kamu sendiri tahu sebagai rakyat Malaysia, mereka-mereka ini semua datang ke Asia Tenggara, okey, ke Kepulauan Melayu adalah untuk satu tujuan. Apakah tujuannya? Adalah untuk menjajah. Okey, tujuannya adalah untuk menjajah ataupun datang menjajah ini kita boleh faham adalah mereka datang ke sebuah negara untuk mengambil kepentingan ataupun hasil-hasil bumi yang ada dekat negara tersebut. Tadi kan saya terangkan mengenai hasil alam kan, dan saya terangkan setiap negara dekat dunia ni mempunyai hasil alam yang berbeza-beza. Negara Arab terkenal dengan minyak. Negara India terkenal dengan rempah ratus. Okey, spice. Kalau negara China terkenal dengan teh, sutra, tembikar. Okey, pasu-pasu tembikar. Okey, dan negara kita terkenal dengan biji timah, emas. Okey, dan juga barang-barang hasil-hasil alam yang lain. Okey, Rusia. Okey, Yasmin, betul, Rusia. Tetapi untuk kita hari ini kita tak belajar mengenai Rusia, kita belajar mengenai mereka ini saja. Okey, dapat tak? Okey. So, dapat dekat situ So, mereka datang untuk macam saya kata tadi, sebabkan kita ada hasil alam yang berbeza dengan mereka. Okey, jadi mereka inginkan hasil alam kita, tetapi mereka tak nak datang macam pedagang. Okey, mereka nak datang, mereka nak ambil terus. Mereka nak mencuri. Dalam bahasa muda ni mereka nak curi barang kita. Okey, tanpa mereka memberikan barang mereka. Nampak tak? Itu kita panggil menjajah. Dan mereka datang untuk menguasai, untuk memerintah kita. Okey, untuk suruh kita buat apa dekat negara kita. Itu maksud menjajah. Okey, faham tak dekat situ? Dan mereka ini datang untuk orang kata menindas kita, untuk menyuruh kita buat sesuatu yang kita tak nak. Itu maksud, orang kata maksud mudah bagi penjajahan. Okey, dapat tak kat situ? Kalau ada apa-apa soalan, korang boleh terus tanya. Jangan malu-malu. Okey, dapat tak dekat situ? Okey, so itu adalah, ini sebab utama dia. Okey, tapi kita nak tengok faktor-faktor lain. Kenapa mereka datang ke negara kita. Okey, kalau kat situ, dah tulis dekat nota saya saya tulis kat situ. Pada abad ke-16, okey, iaitu pada tahun 1500 sehingga 1599, penjajahan kuasa barat didominasi oleh negara Sepanyol dan Portugal. Maksudnya pada abad 16 pada abad ke-16, okey, dua negara ni yang datang. Pada abad ke-16, yang ni tak ada lagi, yang ni tak ada. Yang ni sama lah, Portugis sama. Portugal sama. Okey, yang ni tak ada lagi, ini tak ada lagi, ini semua tak ada lagi. Okey, Spanyol dengan Portugal saja yang datang untuk menjajah. Okey, dapat dekat situ. Okey, ini pada abad ke-7, abad ke-16. Okey. Okey, didatangi oleh Spanyol dan Portugal. Okey, pada abad ke-17, okey, pada abad ke-17, okey, iaitu pada 1600 sampai 1699, okey, datang kuasa barat seperti Belanda. Baru Belanda ada. Baru Belanda datang, barulah British dan juga Perancis datang. Okey, dapat tak dekat situ? Ini adalah orang kata pada abad ke-16, okey, Spanyol dengan Portugis datang dulu ke negara kita.
Lepas tu bukan negara kita, ke Asia Tenggara Okey, ke Asia Tenggara. Masuk Asia Tenggara ini termasuklah Indonesia, okey. Termasuklah Thailand, Filipina, okey. Itu semua adalah negara-negara okey, Asia Tenggara. Okey, so pada abad ke-16 negara Sepanyol dan Portugal datang dahulu. Okey, lepas tu 100 tahun selepas itu barulah orang-orang Belanda, British dan Perancis mula datang ke negara kita. Contohnya kita tengok kat situ, pada 1600 wujudnya Syarikat Hindia Timur Inggeris. Lepas tu wujudnya Syarikat Hindia Timur Belanda. Lepas tu wujudnya Syarikat Hindia Timur Perancis. Itu semua adalah negara-negara penjajah. Mereka datang bawa kapal mereka untuk datang menjajah negara kita. Okey, so kalau korang tak faham, korang boleh terus tanya ya. Okey, so setiap abad ini mereka mempunyai tujuan mereka masing-masing. Maksudnya Spanyol dan Portugal mereka datang ke negara kita disebabkan oleh beberapa sebab. Okey, sama juga dengan Belanda, British dengan Perancis. Mereka datang 100 tahun selepas itu, ada sebab-sebab kenapa mereka datang ke negara kita. Okey, so hari ini kita akan belajar apa sebab-sebab mereka datang ke negara kita. Okey, dapat tak dekat situ? Kalau ada persoalan yang korang tanya jangan senyap je kelas saya Anything you can just ask me. Okay? I'm here for you guys. Okay, dapat? Okay, so kita tengok faktor kedatangan abad ke-16. Okay, kita tengok faktor kedatangan abad ke-16. Okay? Okey, maksudnya abad ke-16 ni adalah negara Sepanyol dan juga negara Portugal. Kenapa mereka datang ke negara kita? Kita akan tengok. Okey, ada 1, 2, 3, 4 sebab. Okey, 4 sebab kedatangan Portugal dan Sepanyol pada abad ke-16. Yang pertama disebabkan oleh barangan mewah. Barangan mewah apa? Nanti kita akan bincangkan. Yang kedua adalah disebabkan pusat pengumpulan barang. Okey, dan yang ketiga adalah sebagai pelabuhan persinggahan. Dan yang kelima adalah disebabkan untuk menyebarkan agama Kristian. Okey, ini empat sebab kenapa Sepanyol dan Portugal datang ke negara kita. Okey, sebabkan apa? Sebabkan mereka nak mendapatkan barangan-barangan mewah yang ada dekat negara Asia Tenggara. Okey, apa contoh barangan-barangan mewah yang ada? Okey, contohnya mereka berminat untuk dapatkan apa? Mereka dah ingat untuk dapatkan contoh barang mewah ada seperti rempah. Okey, lepas tu kita ada minyak wangi. Okey, lepas tu kita ada apa lagi? Kita ada emas, perak. Okey, perak. Kita ada gading. Gading ni gading gajah. Apa ni gading? Gading adalah orang kata gading gajah yang macam tanduk gajah yang dekat mulut dia tu. Itu gading gajah. Okey. Dan juga mendapatkan barangan mewah seperti teh. Okey, sutera dan juga tembikar. Ini contoh-contoh barangan mewah yang mereka inginkan di negara-negara Asia Tenggara. Dan barang-barang ni semua, okey, semua ada dekat negara-negara yang berbeza-beza dekat Asia. Okey, contoh teh, sutera dengan tembikar mereka perlu dapatkan dekat mana? Mereka perlu dapatkan dekat negara China. Okey, rempah dekat India. Okey, emas dan perak ni, okey, dekat contoh dekat tanah Melayu contohnya. Okey, gading ni okey sama dekat Asia Tenggara, dekat tanah Melayu juga contoh. Okey, dan beberapa lagi. Okey, so maksudnya mereka datang ke negara kita sebab mereka nak dapatkan barang-barang ni semua. Okey, bila mereka datang negara kita, sebelum mereka pergi ke negara China, mereka dapat tu barang negara kita,
baru mereka pergi negara China untuk mereka dapatkan teh, sutera dan juga tembika. Okey, dapat dari kat situ. So ini adalah barang-barang kenapa mereka nak datang ke negara kita, sebab mereka inginkan barang-barang ni semua. Sebab apa? Sebab barang-barang ni semua susah nak dapat dekat negara mereka. Okey, tak ada dekat Sepanyol, tak ada dekat Portugal. Jadi itulah kenapa mereka datang ke negara kita, sebab mereka nak dapatkan barangan-barangan ini semua. Okey, dapat dari kat situ semua. Kalau ada persoalan, korang boleh terus tanya saya, ya. Okey, yang kedua adalah sebagai pusat pengumpulan barang. Okey, apa maksud pusat pengumpulan barang? Boleh tengok kat situ. Okey. China mahukan bahan-bahan mentah yang terdapat di Kepulauan Melayu. Okey, sebagai tukaran kepada barangan mewah mereka. Okey, pusat pengumpulan perlu ditubuhkan oleh kuasa barat di Kepulauan Melayu, iaitu di antara China dan juga India. Masuk kat sini. Okey, saya bagi satu perumpamaan. Okey, saya padam ni Kamu bayangkan ini adalah tanah Melayu. Okey, ini adalah tanah Melayu, contohnya Sabah dan Sarawak. So ini adalah Thailand. So ini adalah China contohnya. Okey, so ini campur dengan Thailand. So ini adalah India. So dekat belakang kat bahagian sini adalah negara-negara barat. Ini adalah Portugal dan juga Spanyol. Okey, so ini ada Indonesia contohnya. Okey, contoh saya tak cantik contoh. Okey, so orang-orang barat mereka ingin pergi ke China. Sebab apa? Sebab China ada teh, ada sutera dan juga tembika. Ini adalah barang antara banyak barang-barang yang kita senaraikan tadi. Ini adalah barang yang paling mereka nak sekali. Ini yang paling penting sekali. Okey, jadi orang-orang Portugal dengan Sepanyol, kita bagi Sepanyol dan Portugal lah. Sepanyol dan juga Portugal, okey, dia datang daripada negara mereka bawa kapal, okey, pergi ke negara kita, okey, pergi ke Indonesia, pergi ke Tanah Melayu, pergi ke semua ni, okey, mereka ambil barang, mereka pergi, okey, dan mereka pergi ke China contohnya. Okey, dan bila mereka pergi ke China, okey, China dia nak barang-barang daripada Tanah Melayu. Okey, mereka inginkan barangan-barangan daripada Tanah Melayu. Okey, jadi sebelum dia pergi ke maksudnya bila dia datang sini adalah untuk dia ambil barang-barang yang ada kat Tanah Melayu dan pergi ke China, tukarkan dengan barang-barang dengan yang ada dekat negara China. Sebab apa? Sebab China dia tak nak barangan-barangan yang dibawa oleh Sepanyol. Mereka nak barangan-barangan yang ada dekat Kepulauan Melayu. Okey, tapi orang-orang China dia tak nak. Okey, pergi ambil sendiri. Dia nak orang-orang Portugal yang bawa kepada mereka. Jadi sebagai gantinya, okey, China akan tukarkan dengan barang-barang mereka. So sebab itulah kenapa orang Portugis dengan Portugal dengan Sepanyol datang ke negara kita, okey, untuk dia jadikan ini untuk tempat kumpul barang. Barang-barang yang orang-orang China nak. Okey, nanti dia dah kumpul banyak-banyak, barulah dibawa pergi kat China, tukar, ambil teh, sutera dengan tembika, bawa kapal balik, barulah balik negara mereka. Nampak tak? Begitu perjalanannya. Okey, sebab itu dia kata sebagai pusat pengumpulan barang. Okey, masa yang kat sini dia akan kumpulkan semua barang-barang. Contoh yang kat sini kumpulkan semua yang ada kat sini, bawa datang sini, yang ada kat sini bawa. Okey, dia kumpulkan semua barang-barang yang ada kat Kepulauan Melayu, okey, yang diminta oleh negara China. Bila kumpulkan, barulah dibawa barang-barang itu semua ke negara China untuk ditukarkan dengan barang apa? Dengan barang yang mereka nak, iaitu teh, sutera dan juga tembika. Itu yang Portugis dengan Sepanyol nak. Okey, apa yang punya tu? Takutlah ini dapat apa yang takut tu. Apa maksud kamu kat situ Itu adalah maksudnya pusat pengumpulan barang. Okey, dia mengumpul barang untuk diberi ke China untuk ditukarkan dengan barang yang China nak. Okey, dapat tak? Okey, so itu dari segi itu yang kedua. Okey, yang ketiga pula adalah pusat persinggahan. Apa maksud pusat persinggahan? Okey, pusat persinggahan ini adalah seperti RNR. Kenapa saya cakap RNR? Okey, sebab apa? Sebab negara barat sangat jauh tau, sangat jauh. Kalau kau tengok dalam peta dunia tu, sangat jauh. Okey, jadi negara barat tu dia nak datang negara kita tu jauh, nak bawa kapal dia berminggu-minggu, berbulan-bulan. Okey,
Jadi bila datang ke negara kita, mereka terakhir mereka dah pergi China. Jadi bila dah bawa kapal lama-lama dekat laut, kamu kena tahu kat laut ni tak sama macam dekat jalan raya. Laut ni akan ada ribut, ada taufan, ada petir. Okay? Dan kadang-kadang kapal bocor, kapal ini, layar patah dan sebagainya. Jadi contoh kalau jalan kat sini, tiba-tiba kat sini dah ada masalah kapal. Jadi dia terpaksa untuk pergi, dekat Kepulauan Melayu untuk jadikan pusat persinggahan. Okey, kenapa pusat persinggahan? Kenapa dia bersinggah? Untuk dia repair kapal dia dulu. Repair ini, repair itu, repair ini, pasang layar, okey. Orang kata tampal kapal bagi dia tidak berlubang. Sebab apa? Sebab perjalanan dia jauh lagi nak pergi China ni. Sangat jauh. Okey, jadi dia tampal-tampal dulu, dia repair kapal dia dulu dekat Kepulauan Melayu, dia singgah-singgah dahulu, barulah dia pergi ke China. Macam kita lah, kalau siapa yang pernah naik kereta, okey, contoh daripada Johor pergi Kuala Lumpur, daripada Johor pergi Selangor, daripada Kedah, daripada Pulau Pinang pergi ke Selangor, kan ke highway tu panjang. So sepanjang highway tu, contoh ayah kamu dah drive lama kan, okey, so mestilah penat nak minum air, nak pergi toilet, okey, nak rehat sekejap. So kamu berhenti kat mana? Kamu berhenti dekat RNR. So kamu ingat, kamu anggap je, okey, Kepulauan Melayu ni macam RNR. Ini kamu punya destinasi, ini kampung kamu, ini rumah kamu. So kamu dah bawa kereta lama, so kamu singgah ke RNR kejap. Kamu pergilah isi minyak ke, isi minyak ke, isi air ke, orang kata rehat kereta sekejap ke, sebab dah lama bawa kan dalam perjalanan. So nanti bila dah repair, semua dah siap, bekalan makanan semua dah cukup, dah ambil, dah beli jajan, dah beli keropok semua dekat RNR, barulah kamu akan mulakan perjalanan balik. Nampak tak? Itu maksudnya pusat persinggahan. Okey, faham dari kat situ? Okey, so yang ketiga, yang terakhir adalah agama Kristian. Selalu sempat lagi, kenapa mereka nak datang? Sebab orang-orang Sepanyol dan Portugal ini, mereka nak sebarkan agama mereka dekat negara kita, iaitu agama Kristian. Sebab dia tahu, kebanyakan pada zaman dahulu, pada zaman ini, okey, pada abad ke-16, okey, agama paling masyhur dekat sini adalah agama Islam. Jadi mereka ingin sebarkan agama mereka, iaitu agama Kristian, dekat negara kita. Itu sebabnya kenapa mereka datang ke negara kita. Okey, dapat tak dekat situ? Itu 4 sebab kenapa mereka datang ke negara kita. Dapat tak dekat situ? Ada apa soalan tak setakat ni? Kalau ada apa soalan, korang boleh terus tanya saya. Okey, korang boleh terus tanya saya. Okey, insya-Allah saya akan menjawab. Kalau contoh korang tak faham, tak apa. InsyaAllah, kalau korang ada persoalan macam saya cakap, korang pergi ke website, korang explore, ada satu dekat, kalau korang buka website kan, dekat bahagian kiri tu ada, dekat bawah tu dia tulis Ask to Talk. So korang tekan tu, kalau korang ada homework ke, korang ada soalan ke, korang boleh tanya dekat situ. Okay, dia dah susun page tu ikut subjek, bahasa Melayu, sejarah, semua ada. So anything korang tanya je kat situ, ada homework ke, ada apa tak faham korang tanya. Sebab apa? Sebab saya setiap hari akan tengok page tu. Saya akan setiap hari akan tunggu soalan daripada kamu. Tanya orang ke nak tanya soalan dekat saya ni. Dan bukan saya je. Ada Cik Miss Amalia untuk subjek matematik, ada Sir Ahmad, ada Madam Siti untuk subjek sains dan sebagainya. Okay, so jangan lupa ya untuk pergi ke website dan explore. Macam-macam benda ada kat situ. Jangan lupa, dan jangan lupa ajak kawan-kawan untuk masuk website dan register. Free je, tak payah bayar. Okay, so itu saja daripada saya. Okay, so kita tengok apa yang kita belajar pada hari ini. Hari ini kita belajar mengenai intelektualan, sistem pendidikan, iaitu pendidikan formal dan juga tidak formal. Dan juga kita belajar mengenai faktor kedatangan barat pada abad ke-16. Saya dah terangkan ada 4 sebab. Yang pertama adalah disebabkan oleh barangan mewah. Yang kedua dijadikan sebagai pusat pengumpulan barang. Yang ketiga sebagai pelabuhan persinggahan. Dan yang keempat sebagai pusat untuk menyebarkan agama Kristian. Okey, faham tak dekat situ? Ada apa-apa soalan setakat ni? Daripada semua orang? Tak ada kan? Aini Humaira okey, Yasmin Damia okey, Shirley okey, Lim Sok Teng okey tak? Okey, Azwa tadi ada Azwa dan yang lain tadi. Kalau ada persoalan korang boleh tanya. Kalau contoh tak sempat tanya hari ni macam saya cakap, pergi ke website www.intuition.my. Korang boleh tengok kat situ, boleh tanya saya anything soalan yang korang nak tanya, okey? Dapat kat situ? Okey? Tak ada persoalan? Okey sir, bagus. You are the best. I love you guys. You are the best. Saya nak menangis sedih kat sini. Okay, good Okay, so ada apa lagi nak tanya tak? Penat saya bercakap kat sini. Okay,
letih. Okay, so jangan lupa saya nak beritahu malam ni saya ada kelas tingkatan 4 pukul 8 dan tingkatan 5 pukul 9. Kalau kamu ada kawan-kawan ataupun abang atau kakak kamu, okay, yang daripada tingkatan 4 dan 5, minta dia orang untuk masuk ke e-tuition. Okay, register percuma je, tak payah bayar. Okay, register dan nanti kamu tunjuk je cara-cara untuk masuk ke kelas. Okay, bila tunjuk cara-cara masuk ke kelas nanti, insyaAllah nanti saya akan ajar dia orang pula. Dan contoh kalau kamu nak masuk pun tak apa. Boleh masuk, tak kisah. Okay, sebab apa? Sebab nanti kamu akan masuk form 4 dan form 5. So kalau contoh kamu nak masuk awal pun tak apa. Kamu duduk masuk, kamu dengar saya cakap apa. Kamu dengar je saya mengajar. Kalau kamu nak tanya pun tak apa. Lagi bagus. Sebab tahun depan nanti korang akan belajar juga. Okay, so itu saja daripada saya. Kita jumpa lagi pada kelas minggu hadapan. Minggu depan insyaAllah saya masih ada lagi. Hari Senin, hari Selasa ada kelas Bahasa Melayu. Hari Selasa ada kelas sejarah dengan saya. Itu saja. Tak ada sel otak saya bersambung hari ni. Oh, takut. Takutlah. Okay, bagus Auni, you are the best. Okay, so itu saja. Thank you Shirley. Thank you Auni dan the gang. Itu saja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan stay safe semua. Bye. Semua bye. Bye.